sebuah syarikat biasa hari ini menguasai seluruh ekonomi di Thailand. Malah politik di Thailand juga yang menentukan adalah mereka. Mereka datang ke Malaysia mengambil alih pasar raya yang ada di Malaysia yang dikenali sebagai Lotus, satu company syarikat baru yang mereka adakan di Malaysia, mengambil pasar raya yang sudah tidak bermaya lagi. Mereka mampu dengan kekuatan mereka adalah produk ayam. Di Jogja ini terkenal ada seorang ibu yang membuat projek ayam besar di tengah kota. Pak Haji dah pergi solat di masjid beliau. Masjid yang dia buat itu juga sama seperti Masjid Haram. Dia buat seperti Masjid Nabawi. Masya Allah. Ibu, apa nama ibu tu? Ya, kita lihat bagaimana beliau menguasai ekonomi dengan ayam. Tahu dah bahawa ayam ini dipanggil cash cow. Bisnes cash cow. Bisnes yang boleh datang wang yang cepat. Hanya 40 hari saja wang itu sudah akan dikembalikan kepada kita. Tetapi kenapa projek ayam ini masih lagi gagah dilakukan, terutamanya pada orang-orang Muslim? Projek ayam kita lihat bagaimana reban-reban ditinggalkan, kandang-kandang ditinggalkan. Banyak orang-orang yang membuat projek itu kemudian mereka meninggalkan projek. Kenapa? Apakah yang berlaku di sebalik itu? Kerana penguasaan pasaran. Mereka memiliki pasaran yang kecil. Dan Indonesia, kita kena ingat bahawa demand and supply ayam di Indonesia ini, demand itu, supply itu lebih besar daripada demand. Berartinya ayam itu lebih yang berada di pasaran. Jadi kalau ayam itu sudah lebih di pasaran, bagaimana kita nak menjadikan dia cash cow, menjadikan dia pendapatan yang boleh mendatangkan. Jadi akhirnya ayam itu tidak mampu memberikan peluang yang besar kepada sebahagian daripada Muslim. Jadi oleh sebab itu maka rahsianya telah diceritakan bahawa projek apa pun rahsianya ialah end product. Ketika kita pergi ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi mempunyai ribuan hektar coklat kakao yang ditanam, yang ditinggalkan. Bukan, ini ribuan, mungkin 10,000 hektar lebih coklat-coklat yang ditinggalkan. Sebab apa? Yang pertama ialah coklat menghadapi masa suramnya dengan virus yang menyerang kepada coklat di seluruh dunia. Yang kedua ialah biji coklat itu harga murah. Ketika mereka itu dalam keadaan sukar, buahnya tidak jadi, diserang oleh virus, tiba-tiba ketika menjual harga murah. Jadi pada ketika itu petani membiarkan saja. Dan banyak digantikan dengan pergantian dengan sawit. Itu di antaranya. Di sini pun Bapak bisa lihat tu di keliling kita itu adalah pokok-pokok kakao yang kita akan jadikan contoh. Contoh pada pokok kakao ini kita akan rawat sebagai contoh. Walaupun ada 10-20 pohon, boleh lihat nanti bagaimana buah itu dapat kita rawat. Merawat buah mendatangkan hasil yang tinggi tidak akan bawa kita ke mana-mana. Hasilnya memang tinggi, tapi kalau kita tidak ada end product, macam mana kita nak jual? Kita terpaksa juga memikul biji-biji buah kakao tadi pergi ke tempat memborong yang membeli dengan harga yang murah. Kenapa kita tak buat end product? Produk yang akhir, kita buat coklat kita sendiri. HPM pun pernah memiliki coklat kita sendiri. Bar coklat, dark coklat. Kita memiliki keupayaan seni boleh membuat daripada coklat sendiri. Dan kita pernah menjual coklat-coklat ini di bandara. Jadi artinya tidak ada sebab kita tak dapat menjual kakao yang telah kita proses tadi. Begitu juga dengan projek ayam. Projek ayam ini tidak boleh terhenti dengan hanya peternakan ayam. Harus bermula daripada penelur ayam, makanan ayam, pakan ayam, penyembelihan ayam, pemrosesan ayam sampai menjadi rumah makan ayam. Sampai menjadi produk daripada ayam. Tak
Kialah bakso ke, apakah juga produk daripada ayam. End product. Orang nak skor, nak menang di dalam pertanian ini, tak boleh menang di peringkat awal. Dia biasa menang pada putaran akhir. End produknya itu apa? Jadi oleh sebab itulah maka ini hanyalah merupakan satu hal kecil saja. Ini hanya merupakan simulasi pada kita untuk mula berfikir. Apa end produk kita sampai ini? Lepas ni kena keluar bakso kita sendiri. Lepas ni kita kena keluar apa dia produk daripada kaki ayam itu. Kalau di Thailand itu begitu mahal. Dia buat satu makanan, dia panggil som tam. Som tam dalam bahasa Thailand itu dia buat, dia itu daripada kaki ayam. Memang mahal betul. Sedangkan orang yang tidak tahu itu dibuangnya saja, ataupun dijual dengan harga murah, padahal dia dapat menghasilkan harga yang cukup mahal. Jadi itu namanya end product. Begitu juga ketika kita buka, maka kita kena cepat. Itu yang Pak Haji fikirkan, bahawa di dekat daripada Gucci yang kita akan buka di tempat yang kita buat perawatan semalam. Itu yang mengundang daripada Tegal, kawasan-kawasan yang segitu untuk hadir, untuk mempunyai sama-sama mempunyai mimpi bahawa kita tidak akan besar kalau tidak dibantu oleh Mas Rodi dan semua tim yang ada dekat sana. Kalau kita buka dia dekat sana, dia image-han kita tinggi. Image kita membuka brand kita sendiri. Orang ni kalau dia tak ada brand, dia tidak boleh jual. Kopi Radik, kalau kita gunakan brand lain boleh jual, tapi mereka tidak boleh jual macam mereka menjual Kopi Radik, sebab brand Kopi Radik itu sudah lama, sudah dikenal orang. Begitu juga ketika ayam kita membuat brand, kita baru memulakan membuat brand pada hari ini, iaitu Ayam 7 Herba. Dia adalah merupakan satu image brand yang kita akan jual, yang kita akan cerita. Dan bagi mengucapkan terima kasih bila salah satu tempat di ke kantor cabang Bapak Mas Rodi bisa membuka freezer untuk letakkan situ. Dan Pak Haji mengharapkan banyak lagi tempat. Dan Pak Haji dapat tahu dia Bapak Helmi boleh buka di Semarang, yang mungkin Pak Untung boleh buka di Purbalingga. Boleh, kita kena begitu. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kena saling kuat menguat, saling bantu membantu. Baik, pada peringkat awal ini jangan hitung lagi hitung keuntungan. Jangan hitung keuntungan tu, dihitung kemudian. Dihitung undur, bukan dihitung di depan. Kalau kita nak kisah perniagaan ni untung ke depan, tidak ada siapa yang mau buat bisnes. Kalau jual air tebu misalnya, kalau dia fikir, bagaimana kalau aku jual air tebu, kalau hujan bagaimana? Tak boleh jual. Kalau fikir hujan akan turun, orang pun tidak beli air tebu kita. Gorengan pisang, macam mana kita nak jual, di keliling kita dah ada sebagainya. Kita akhirnya kita undur ke belakang sebab kita hitung di depan. Jangan hitung di depan itu, jalan saja. Nanti memperbaiki dengan sesuatu yang lebih baik. Allah bagikan akal kita walaupun kecil, tetapi boleh memikirkan langit dan bumi ini. Allah itu mencabar manusia, wahai jemaah jin dan wahai jemaah manusia dan jin. Kalau kamu ada kekuatan, kamu tembus langit ini. Kamu tembus langit ini, dan kamu tak akan boleh tembus melainkan dengan kekuatan. Jadi itu nak sebutkan bagaimana kita pada hari ini kita membuat projek ayam ini dengan penuh kegembiraan. Walaupun pada pandangan daripada pihak-pihak yang lain mengatakan, alah ini ayam baru ada 1,000-2,000 ekor. Tetapi tidak akan jadi 2 juta sebelum bermula pada 1,000-2,000. Kita dah berbisnes sudah lebih 20 tahun lebih, 30 tahun lebih kita berbisnes. Tahu cara menjalankan bisnes. Bisnes bukan menanti, bukan wait and see, tunggu dan lihat. Tetapi bisnes ialah move, action, take action, ambil tindakan. Nanti kesempurnaan akan berlaku. Apa juga kesempurnaan itu akan berlaku. Jadi alhamdulillah. Sewaktu Pak Haji buka
di Sungai Petani dulu, Pak Haji fikir macam mana nak buat satu minuman yang paling enak, iaitu menggunakan harum manis. Kerana di tempatnya Pak Haji itu ada satu tempat di Malaysia yang mengeluarkan harum manis, tetapi harum manisnya sedikit. Bila kita telah buat, maka habis, harum manis itu habis. Jadi bila harum manis itu habis, maka Pak Haji fikir bagaimana nak bawa harum manis daripada Indonesia. Alhamdulillah kita bawa daripada perseruan masuk ke Malaysia. Dan kita fikir kita boleh bawa ni, tidak boleh bawa banyak. Bagaimana nak simpan untuk 1 tahun? Kita slashkan, ambil isinya, disimpan untuk simpan 1 tahun, untuk sampai musim yang akan datang. Apa yang kita buat dengan isinya? Isinya ini dicampurkan dengan harum manis tadi, dicampurkan dengan alpukat. Di Malaysia tidak ada orang menanam alpukat. Alpukat sesuai di kawasan Borneo, sesuai dekat Indonesia memang semua sesuai. Tengok. Maka kita mencampurkan alpukat tadi, alpukat mentega masuk baju, campurkan dia dengan harum manis daripada dia punya persuruan. Kita mendapat permintaan yang tinggi. Jus kita mendapat permintaan yang tinggi. Ada ketikanya orang itu beli ayam goreng, dia dapat ayam goreng, dapat jus satu. Maka pergi makan ayam goreng habis, maka datang balik minum jus, minta order jus lagi. Sedangkan setiap kali mereka beli, mereka dapat jus. Mereka minta jus itu sekali lagi. Sebab apa? Mereka tak pernah merasai taste tersebut. Ini kalau kita boleh buat POC, alpukat POC, harum manis POC, kemudian pemanisnya itu juga. Pak Haji gunakan dia punya buat cordial, dipanggil di situ Perlis Delight. Cordial daripada buah mempelam, tapi bukan harum manis pula. Yang tu kita buat daripada satu jenis mempelam tapi agak masam, tapi ada manisnya. Macam mana kita nak jual mempelam yang masam ini? Kita masukkan dia dengan pemanis, tapi jangan guna gula. Kalau ada gula mungkin ada, tapi sedikit sangat digunakan. Tetapi pemanis itu diambil dari buah nenas. Buah nenas. Jadi nenas itu dimixkan bersama dengan buah mangga tadi. Maka dia jadi satu taste. Habis kita jual. Malah orang yang mempunyai peladangan mangga tu mengeluarkan jus dia sendiri, tidak boleh bersaing dengan jus yang kita keluarkan. Sebab apa? Mereka tidak tahu apa bahan pemanis yang kita gunakan. Pemanis kita adalah nenas yang boleh dibeli. Dan nenas itu kita pula menanam dengan menggunakan POC. Dia mengeluarkan rasa taste yang sangat bagus. Itu adalah di antaranya. Jadi kemudiannya sampai hari ini di Malaysia itu, kalau namanya anggota HPA, mereka tidak makan ayam, melainkan ayam daripada HPA. Mereka tak akan makan. Kalau pergi ke hotel 4 bintang, orang angkat ayam, mereka akan tanya, ini ayam kita kah? Kerana kita sentiasa mengada program di 4 bintang, 4 hotel, ya, ataupun hotel 4 bintang, 5 bintang. Tapi kita akan pergi di dapur dia, di kitchen dia tu, bagi tahu dengan chef dia, kalau sanggup kami membuat program dekat sini, 2 hal yang mesti diadakan. Yang pertama, ayam yang nak dimasak mesti guna ayam kami. Yang kedua, apa dia? Beras yang nak guna mestilah beras kami. Kita mempunyai integriti ini. Bagi nak masa depan bukan begini lagi. Kenapa dalam majlis kita, anggota kita, kenapa kita tak keluarkan minuman kita, air mineral kita? Kenapa? Apa yang lemah pada kita? Keluarkan botol yang tidak ada label, itu lebih kita cintai daripada kita minum daripada label orang lain. Kalau kita tak wujud kecintaan macam ni, kita tak akan jadi besar. Kita hanya berangan-angan saja. Kita kena memiliki. Dan mungkin ada di kalangan kita di sini yang menternak ayam. Boleh buat usaha sama. Cara dia mudah saja, menggunakan POC kita. Alhamdulillah, kita boleh bergabung dengan mana-mana daripada program ayam. Kita sasarkan penjualan 1 putaran 1 juta. Kita sasarkan. Dan brand ini mesti naik. Dan mesti menjadi satu brand yang dipilih orang. Taste dia, rasa dia dan sebagainya. Dan dia naik bersama dengan rumah makan.
Di Medan itu ada satu orang yang mengikuti program Pak Haji di Malaysia, di sebuah hotel, di Swiss Inn Hotel. Namanya Pak Bambang. Dia ikut. Dia kata saya akan pulang nanti untuk mula menternakkan ayam. Apa yang ada dalam buku ni? Apa yang ada dalam buku ni? Apa yang telah Pak Haji bentangkan? Memang kita sebut semua. Dia pulang, dia menternak ayam, dia beli ayam-ayam murah, ayam-ayam yang warna-warni tu. Berapa ribu lah, berapa 2-3 ribu lah ayam warna-warni tu. Ayam apa dipanggil tu? Ayam anak-anak main tu. Dia beli yang tu, ayam tu beli 2 seminggu saja. Lepas tu akan mati. Dia tidak. Dengan POC antivirus, ayam tu boleh sampai besar, 2 kilo, 3 kilo. Itu dia punya hebatnya. Dan makanan tu dimasak sendiri. Kalau macam kenduri, ada periuk besar. Periuk besar tu simple je dia masak apa semua dengan. Dulu dia ada 5 orang pekerja rumah makannya, ayam penyet herba. Itu ayam penyet herba. 5 orang, sekarang 15 orang pekerja. Dia tanya berapa dia punya untung setahun, dia kata bisalah membeli ruko kedai 400 juta satu tahun. Beliau usahakan ada pesantren yang tidak perlu bayar juga. Lebih daripada 500 orang santrinya kat situ. Ya, dan dia kata pembeli pertama dia bukannya orang-orang Muslim, tapi banyak orang Cina. Kenapa orang Cina suka membeli? Sebab yang pertama taste-nya, rasanya begitu sedap. Jadi kita ini kena ada brand begitu. Kalau kita masih lagi terikat dengan makanan yang dikeluarkan di pabrik, kita tidak akan berbeza rasanya dengan ayam yang lain. Tapi kalau kita biasa, kalau musim sejuk, musim dingin begini, makanan itu dimasukkan sedikit jahe. Makanan itu diberikan adalah kopi radik. Ayam pun minum kopi radik. Betul, ini satu benda yang betul. Diberikan antivirus, diberikan dengan buah ini apa, dengan buah nanas, dimasukkan pepaya masak, diberikan di dalam bentuk pemakanan yang kita buat sendiri. Jadi itu menunjukkan feature kita untuk dalam projek ayam ini sangat besar. Jadi itu adalah yang pertama, yang apa yang akan kita buat. Jadi di sini adalah satu plot, dan terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sebagai salah satu menentukan, orang kata apa, sebagai asas. Kalau kita tengok ketika program kita selalu tunjuk inilah dia lagu Lik yang belakang-belakangkan bagaimana memulakan di HPRT Merapi. Kita akan nampak ramai orang Tegar yang hadir, turun dengan bas lagi dan sebagainya. Jadi hari ini pula menyaksikan lagi ketika kita memulakan projek yang kedua, projek ayam yang besar ini nanti akan direkodkan. Nanti Pak Syuhada yang sedang membuat dia punya dokumentasikan ini akan merakamkan. Bapak Ibu, kita meninggal, kita boleh meninggal, kita boleh dijemput kembali oleh Allah, tetapi perjuangan akan tetap diteruskan. Kerana lahannya kita yang bersihkan, kita yang menanam. Jadi itulah yang Pak Haji harapkan. Keberadaan kita ini bukan suka-suka, bukan dia Pak Haji faham, bukan letih, capek, perjalanan jauh juga Pak Haji pun semalam masa jauhnya. Allah jauh betul. Ini jalan tol pula ni. Dia tak tahu nak buat apa, kita buat radio sajalah. Bapak dan Ibu sekalian, ini kita sedang berada di jalan tol mana anda tahu. Gelap ni, kita tak nampak apa sebagainya. Tapi kita happy kali kita. Tetapi hati kita puas tak? Puas. Kita cerita pasal sukses, mesti ada proses. Jangan banyak protes. Ayo sama-sama membina sebuah masa depan yang gemilang. Kita rasmikan projek ini dan sama-sama baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.